Macam mana Spotify boleh menguasai pasaran muzik dunia? Muzik adalah sebahagian daripada kehidupan manusia. Manusia dah jatuh cinta dengan muzik sejak beribu-ribu tahun lamanya. Dalam 20 tahun yang terakhir, kita dah melihat cara perubahan yang sangat besar dalam cara manusia mendapatkan muzik. Dulu kita download muzik secara haram. Contohnya dulu ramai yang download lagu dari torrent. Pada zaman tu industri cetak rompak lagu menjadi 11 bilion dolar industri, menjadikan 56% dalam pendapatan industri muzik global pada tahun 2019. Tapi ada satu syarikat yang berjaya menjadi pemenang. Dalam syarat pelanggan kena bayar untuk mendengar muzik secara halal, iaitu Spotify. Spotify telah menakluki cara manusia untuk mendapatkan muzik. Mewujudkan syarikat raksasa seperti Apple, Amazon dan Google, Spotify telah mendominasi industri penstreaman muzik dengan 130 juta premium subscribers seluruh dunia. Walaupun Spotify berada di tempat kedua di belakang Apple di Amerika Syarikat mengikut data pada tahun 2019, tetapi Spotify telah berjaya memperoleh kemenangan berturut-turut kemudiannya dengan mewujudkan podcast dari Joe Rogan yang sangat popular. Spotify juga memiliki podcast eksklusif dari Kim Kardashian dan DC Comics. Semuanya dalam usaha untuk meluaskan skop Spotify yang bukan terhad hanya kepada muzik. Disebabkan wujudnya podcast, Spotify menjadi platform audio yang paling top dalam muka bumi ni. Masa satu dunia kena PKP, duduk rumah, ianya telah menyumbang keuntungan kepada Spotify. Saham Spotify melonjak tinggi pada waktu tu. Jadi, ini adalah kisah bagaimana syarikat kecil daripada Sweden ni mengubah cara kita untuk mendapatkan muzik pada era digital ini. Internet telah mengubah banyak aspek media. Penggunaan CD merupakan sesuatu yang pengguna beli untuk dengar muzik pada tahun 1990-an. Pada waktu tu, komputer dah terbina tempat untuk kita masukkan CD untuk kita dengar lagu CD yang kita beli tu. Ramai yang save CD lagu sebagai MP3 file dan ini memberi peluang untuk kita share lagu kepada orang melalui platform cetak rompak. Kemudian syarikat Apple telah mencapai kejayaan yang besar dengan memperkenalkan iTunes dan iPod. Jadi mulalah era penjualan muzik secara digital di iTunes pada tahun 2003. Ini sebagai cara menyelamatkan industri muzik dan menghalang cetak rompak. Ianya bukan dengan mencuri lagi. iTunes merupakan percubaan pertama untuk download lagu secara digital dengan cara yang halal. Pada mulanya ramai yang ragu-ragu, ada ke orang nak bayar 99 sen untuk dapatkan lagu? Tetapi akhirnya Apple berjaya. iTunes merupakan kuasa penggerak. iTunes merevolusi cara kita mendapatkan muzik. Pada masa tu kedai-kedai CD mula tak laku. Ini adalah kebenaran yang pahit untuk ditelan bagi kedai-kedai CD. Korang ingat tak dulu kalau dekat mall banyak kedai CD yang bernama Speedy? Sekarang ni kedai Speedy pun dah lenyap. Industri CD pada zaman sebelum internet memperoleh keuntungan yang sangat dahsyat dengan jual satu CD dengan harga $20, tapi kos pembuatan hanya dalam $1. Selepas wujudnya iTunes, harga album hanya bernilai $9.99, tapi kita tak dapatlah album fizikal. Dan untuk pecinta muzik yang mahukan muzik diorang secara percuma, radio adalah sumber yang masih lagi dihargai. Syarikat radio dalam talian seperti Pandora, apabila ia dilancarkan pada tahun 2000, 10 tahun kemudian ia mempunyai 48 juta pelanggan. Tetapi pada masa tu, kes cetak rompak ni masih menjadi isu. Kajian 2007 menyimpulkan bahawa $12.5 bilion rugi dekat Amerika Syarikat setiap tahun kerana cetak rompak muzik. Walaupun radio merupakan sumber yang best kepada penggemar muzik, tapi orang ni tak nak dengar lagu secara random. Dia orang nak pilih sendiri lagu yang nak dengar tu. Jadi inilah faktor yang membuka peluang kepada syarikat kecil dari Sweden ni masuk dalam pasaran. CEO Spotify kata, diorang nak muzik ni jadi macam air, ada kat mana-mana je. Spotify diasaskan pada tahun 2006 dan masuk dekat Amerika Syarikat pada tahun 2011. Salah satu sebab kenapa Spotify lambat masuk dekat US adalah masalah dengan hak cipta lagu.
Ia adalah perniagaan yang sangat rumit sehingga menelan kos sebanyak $9.8 bilion antara pelancarannya pada tahun 2018. Masa tu Spotify memang gamble gila. Diorang tahu yang diorang akan habis duit, tapi itulah caranya untuk dapat sokongan pelabur, untuk dapatkan hak muzik dan untuk dapatkan konten. Sebaik sahaja ada konten, pelanggan akan datang. Pada masa kini, setiap syarikat teknologi utama nak ada platform muzik diorang sendiri. Apple buang iTunes dan mencipta Apple Music. Amazon cipta Amazon Music. Google mencipta Google Play Music. Dan kemudian YouTube cipta YouTube Music. Bukan tu je, Jay-Z, rapper terkenal antarabangsa pun bina platform sendiri yang dipanggil sebagai Tidal, yang tertumpu kepada kualiti bunyi yang profesional. Tetapi Spotify mengekalkan kedudukan yang teratas. Terima kasih kepada Freemium. Freemium adalah di mana pengguna boleh mendengar secara percuma tapi ada iklan. Kalau tak nak iklan, boleh bayar untuk dapatkan yang premium. Hal ini kerana Spotify percaya kepada perkhidmatan percuma yang betul-betul percuma. Diorang nak pelanggan boleh datang bila-bila masa je untuk akses muzik secara percuma. Menjelang akhir tahun 2019, Apple Music telah mempunyai 60 juta pelanggan berbayar di seluruh dunia. Amazon Music mempunyai 55 juta pelanggan berbayar di seluruh dunia. Syarikat China, Tencent, mempunyai 39.9 juta pelanggan berbayar. Manakala Spotify, 124 juta pelanggan berbayar. Kemenangan Spotify ni tak lain tak bukan disebabkan boleh dengar lagu secara percuma. Platform macam Apple Music lebih eksklusif. Diorang lebih memaksa pelanggan untuk membayar selepas free trial. Apple juga cuba membunuh versi percuma Spotify pada awalnya semasa permulaan Apple Music dilancarkan. Sebagai pengguna, siapa je tak suka barang free kan? Dan itu adalah merupakan salah satu kunci kenapa Spotify boleh popular sehingga ke hari ini. Free memang best untuk kita sebagai pengguna, tapi yang tak bestnya kepada artis. Dengan ada iklan ni kurang untung daripada langganan premium. Jadi artis-artis besar ni tak tahu nak pilih patut fokus dengan Apple Music di mana kat situlah lagi banyak boleh buat duit, ataupun dekat Spotify di mana di situlah tempat ramai pengguna. Apabila Spotify ni dah jadi makin popular, artis-artis pun tertanya kenapa diorang tak dapat untung sama macam dulu-dulu dengan penjualan CD ataupun dengan cara download. Penyanyi terkenal antarabangsa iaitu Taylor Swift memboikot Spotify pada tahun 2014, menarik semua muziknya di luar perkhidmatan servis dengan mengatakan dia dan artis lain tak dibayar secukupnya. Begitu juga dengan Adele, mengikutinya pada tahun 2015, mengumumkan albumnya yang berjudul 25 tidak akan dikeluarkan pada Spotify ataupun Apple Music. Tetapi kemudian kedua-dua artis tersebut iaitu Taylor Swift dan Adele keluarkan juga album diorang dekat Spotify. Tetapi perkara ni menjadi tanda tanya kepada banyak pihak tentang berapa banyak platform penstreaman ni bayar dekat artis. Spotify dan Apple kedua-duanya tak bagi tahu jumlah yang tepat berapa diorang bayar. Tapi Spotify mendakwa yang diorang bayar sekitar 70% daripada hasil per stream. Pada 2019, Spotify mengumumkan yang diorang bukan saja fokus dekat muzik tetapi juga dekat audio untuk meluaskan pasarannya secara global dan untuk mendahului pesaing. Podcast daripada Joe Rogan, Kim Kardashian dan DC Comics telah melonjak saham Spotify. Sebanyak 8% saham syarikat Spotify melonjak setelah hanya pengumuman podcast dari Joe Rogan. Anjakan dalam strategi daripada muzik kepada audio telah melonjakkan lagi Spotify. Walaupun permulaannya Spotify adalah pemain yang kecil dalam pasaran audio, tetapi Spotify ni boleh berkembang dengan pantas. Selepas kemunculan podcast dekat Spotify, dunia dikejutkan dengan wabak yang membuatkan satu dunia kena lockdown dan berkurung dalam rumah. Masa tu banyak syarikat yang gulung tikar, tetapi tidak kepada Spotify. Saham Spotify meningkat 70% daripada awal Januari 2020 sehingga penghujung Jun 2020. Spotify mendapat manfaat daripada penularan wabak ni disebabkan orang dah mula beralih daripada dengar radio kepada mendengar Spotify. Sebab dulu kan kalau orang pergi kerja, dia orang dengar radio dalam kereta. Tapi disebabkan semua orang dah kena duduk dalam rumah ni, orang dah mula kenal dengan Spotify. Untuk Spotify tetap menjadi yang pertama
Spotify perlu kekal lincah dan pantas. Pesaing seperti Tencent dah menambah ciri seperti karaoke dekat platform muzik diorang. Spotify menjadi yang paling power disebabkan wujudnya orang-orang power dalam podcast dalam Spotify. Tetapi sejauh mana Spotify akan kekal menjadi yang terhebat dalam pasaran platform penstreaman muzik ni, hanya masa yang ada jawapan. Jadi, apa pandangan korang mengenai Spotify ni? Cuba komen sikit di ruangan bawah. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.